Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Jumaat ini, negara bakal menyaksikan pembentangan bajet 2023, bajet baharu di bawah kepimpinan kerajaan baharu, dan sudah pasti tumpuan melihat kepada bagaimanakah permasalahan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh segenap aspek masyarakat dan juga lapisan masyarakat akan diselesaikan melalui bajet ini dan juga belanjawan ini. Dan sudah pasti kita melihat juga perubahan apakah yang akan ada, mungkin juga ubat pahit apakah yang akan terkandung dalam belanjawan 2023, dan yang paling penting bagaimana untuk kita melihat kerajaan bersedia untuk membantu meningkatkan pendapatan rakyat yang ketika ini berdepan dengan mungkin juga tekanan inflasi dan kos-kos yang lain. Bagi membincangkan perkara ini, saya membawakan dua orang pakar pada jam ini, iaitu pertama sekali bersama dengan Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan atau MASA, dan juga Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Saya nak memulakan dengan Datuk Madeline terlebih dahulu. Kalau kita melihat bajet dan belanjawan 2023 ini, mestilah banyak perkara yang diinginkan oleh rakyat, oleh juga korporat dan sebagainya yang dimahukan. Kalau kita melihat kepada rakyat terlebih dahulu dalam konteks rakyat yang berdepan dengan harga mahal, nak makan di luar pun mahal, beli barang mentah pun mahal sebagai contoh, gaji juga tak naik-naik katanya. Bagaimana untuk kita melihat ini boleh diselesaikan dalam dokumen tahunan yang sudah pun memasuki Februari mungkin untuk kita laksanakan ini? Datuk Madeline. Okey, terima kasih Najib. Satu soalan cepu emas tu, bagaimana nak menyelesaikan kita perlu ingat bahawa bajet adalah satu cycle dia ialah 1 tahun. Dia bukan penyelesaian jangka panjang. Itu dalam rancangan Malaysia kalau kita nak mencari satu penyelesaian jangka panjang. Tapi dalam jangka masa pendek ini kita telah pun mendapat sedikit bayangan dulu dalam bulan Oktober tahun lepas. Kita dah tahu berapa nilai hasil dan berapa nilai yang akan dibelanjakan untuk bajet. Dan saya menjangkakan, saya membayangkanlah bahawa angka tidak akan lari jauh sangat sebab sumber hasil dan juga nilai perbelanjaan tu bagi saya tidak akan lari jauh, tetapi pendekatannya dan juga mungkin temanya pasti akan berubah. So balik kepada soalan tadi, apakah langkah-langkah yang boleh dihadapi? Memang kalau kita lihat perkara yang sangat merisaukan kita sekarang ini ialah tentang kos sara hidup kos hidup yang sangat tinggi. Itu tadi pun ada disebut. Jadi adakah bajet ini mampu untuk menyelesaikan masalah itu? Saya jujur saya katakan dia tidak boleh. Sebab penyelesaian kos hidup ni dia bukan hanya melibatkan mengurangkan harga barang. Dia juga melibatkan apa yang tadi yang disebut tadi, perubahan struktur ekonomi kita. Nombor satu, upah. Kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh DOSM yang baru-baru ini, data itu menunjukkan bahawa pendapatan purata rakyat pekerja Malaysia ini sangat rendah. Jadi bajet tidak boleh mengubah benda tu, dan kerajaan tidak boleh mengarahkan syarikat untuk kata you kena naikkan gaji ni. Dia melibatkan productivity dan dia melibatkan apa yang kita katakan juga dia ada council dia nak meluluskan pendapatan apa dipanggil minimum wage tu pun bukan main susah sebab dia melibatkan pekerja dan juga majikan. Jadi balik kepada soalan tu, bagi saya untuk jangka pendek ni yang saya boleh bayangkan ialah kerajaan perlu menaikkan apa nama dia dulu dipanggil bantuan keluarga Malaysia tu, BKM. Sekarang dipanggil Ramah. Cash and out tu. Sebab itu hanya boleh dilakukan dalam jangka masa pendek. Jadi maknanya satu ialah naikkan benda tu, nilai tu supaya take home pay ataupun pendapatan yang ada dalam tangan rakyat tu meningkat. So dia boleh berbelanja lebih. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerajaan perlu memikirkan apakah langkah-langkah untuk menangani masalah kos kehidupan ni. Macam contoh pengangkutan, kos pengangkutan, electricity dan sebagainya. Yang itu mungkin kerajaan boleh bantu sedikit. Tapi dalam long term, dia perlu penyelesaian yang lebih panjang lagi dan tuntas. Dr. Irwan, bantu kami untuk faham juga kerana apa yang Datuk Madeline sebutkan tadi itu adalah permasalahan yang kita sudah dengar sejak beberapa tahun yang lepas dan dia diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19.
kerajaan sebelum ini juga kita melihat mengambil langkah yang sama untuk menyelesaikan isu ini. Namun sudah pasti ini bukan jangka masa pendek, perlukan jangka masa panjang. Persoalannya adalah konsistensi untuk kita mencapai objektif yang dimahukan. Bagaimana untuk kita melihat belanjawan 2023 ini, adakah akan ada anjakan yang lebih besar berbanding dengan apa yang kita dengarkan pada tahun lepas untuk belanjawan ataupun bajet yang sama? Adakah bajet baru ini akan ada perubahan yang drastik yang boleh kita jangkakan memandangkan dengan kekangan-kekangan semasa ini? Ya, saya bersetujulah dengan apa yang disebut oleh Datuk Dr. Madeline tadi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi isu yang akan ditumpukan dalam belanjawan kali ini, saya melihat juga tidak ada banyak perbezaan. Saya fikir pun lebih kurang samalah isu kos sara hidup, isu kos perniagaan, memacu ekonomi. Namun begitu, jangkaan saya menjangkakan adanya perubahan dari segi pendekatan dan mungkin sama ada ia adalah satu pendekatan yang kita kata lebih drastik, lebih besar. Itu bagi saya mungkin boleh kita jangkakan kerana dalam konteks belanjawan 2023 ini kita juga perlu faham bahawa dia sudah pun tidak terikat dengan belanjawan 2023 yang lepas, dan juga kita pun sudah maklum bahawa bajet mini sudah pun dibentangkan. Jadi saya berpendapat belanjawan 2023 kali ini akan lebih menumpukan kepada strategi baru, pendekatan baru, langkah, program, inisiatif, insentif yang saya harap lebih baik dari segi kita cuba untuk nak mendepani cabaran dalam konteks kos sara hidup. Tadi Datuk ada menyebut berkenaan dengan meningkatkan dari segi bantuan tunai rahmah ni. Yang ni saya bersetuju. Namun begitu, saya berpendapatlah ini bagi saya, kita sudah pun memulakan program pemberian bantuan tunai ini sudah sebenarnya sekian lama. Bermula tahun 2011, 2012 macam itulah kita ada memulakan bantuan pemberian tunai langsung ini. Sebenarnya pemberian tunai langsung ini dia adalah satu bentuk subsidi bersasar dan dia pada ketika ini juga dilihat dalam satu keadaan di mana kita perlu memberikan bantuan tunai itulah secara langsung. Namun begitu, saya berpendapat kalau kita sudah pun lebih 5-6 tahun ini kita bertukar kerajaan tetapi dasar ini masih lagi dikekalkan. Saya berpendapat perlu ada mungkin perubahan pengubahsuaian yang lebih baik daripada kita hanya memberikan secara one off. Mungkin pada kali ini kita boleh melihat dari segi bantuan yang kita kata secara yang berkala, periodikal lah, secara berkala, yang mana dia boleh diberikan secara berterusan. Jadi dalam konteks ini mungkin kita perlu ada kerangka dasar ekonomi yang baru. Di sini saya mungkin boleh memperkira-kirakanlah, saya berpendapat mungkin ada satu dasar ataupun anjakan yang lebih baik dalam konteks menangani kos sara hidup. Saya lihat baru-baru ini pun saya mendengar Menteri Ekonomi ada menyebut bahawa dalam bajet ini, belanjawan ini akan diperkenalkan satu inisiatif peningkatan dalam pendapatan rakyat, dan mana ianya inisiatif ini akan bermula pada golongan B40 dahululah, golongan B40, golongan rentan, dan saya yakin lepas itu akan dikembangkan lagi kepada golongan M40. Ini bagi saya satu idea yang baik dan saya harap di dalam belanjawan 2023 ini inisiatif peningkatan pendapatan rakyat ini mungkin akan menjadi satu strategi yang lebih baik daripada hanya kita memberikan bantuan secara one off semata-mata. Ya, Datuk Madeline, bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat? Kerana apabila kita ingin melaksanakan gaji minimum sebagai contoh, RM1,500 ini pun menjadi isu sebagai contohnya. Ada juga yang mengatakan sudah cukuplah kita melihat gaji minimum, lihatlah gaji bermaruah sebagai contoh. Tetapi kesukaran itu wujud nyata di mana-mana ekonomi sekalipun. Tapi kita harus lakukan kerana ini penting sekali untuk golongan B40 khususnya. Bagaimana ini boleh dilakukan untuk dokumen setahun ini? Apa langkah pertama yang boleh dilihat ataupun boleh diambil melalui belanjawan 2023 ini?
Ya, yang paling boleh saya fikirkan buat masa ni sebab memang betul seperti yang Najib dah katakan, ini dah cerita kalau orang dengar dah muak orang kata kan, memang dah muak. Tetapi cerita yang muak ini perlu dinyatakan berkali-kali, macam tadi Prof Irwan katakan, memang benda yang dia semenjak macam bantuan langsung tadi memang dah lama pun dah dilaksanakan, tapi kita tidak melihat pun penyelesaiannya. Bagi saya yang really important yang sangat penting kalau boleh dilakukan ialah bagaimana kita boleh menarik pelabur untuk melabur di negara kita supaya dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab gaji you tak boleh naik-naikkan begitu saja. Jadi maknanya kalau ada pekerjaan kita sama ada domestic investment ataupun foreign investment, sebab memang kedua-dua ini berkait rapat tapi yang lebih boleh dikawal kita lebih ialah kepada domestic investment. Tapi foreign investment sebab dia boleh membawa peluang-peluang pekerjaan yang baru. Jadi peluang pekerjaan ini kalau kita lihat kalau zaman dulu masa negara kita baru kita berada dalam ambang beralih daripada ekonomi yang mana kita pada ketika itu pertanian ke perindustrian, itu langkah yang paling cepat untuk melonjakkan pendapatan rakyat kita Tapi sekarang masalah kita pula, dia ada masalah lain pula. Kita terpaksa bersaing dengan negara jiran pula untuk menarik pelabur asing. Jadi inilah tugas-tugas yang berat yang perlu dilakukan oleh Menteri Ekonomi kita, terpaksa menangani isu dalaman, iaitu harga barang naik, tapi tidak boleh hanya mengurus dia dengan mengurangkan harga ataupun jangan mengata jangan beli ayam ke. Itu bukan penyelesaian dia. Begitu juga makanan ramah tu. Menu ramah saya amat menghargai, tetapi ia hanyalah penyelesaian ad hoc bersifat jangka pendek. Perlu penyelesaian jangka panjang. Dan penyelesaian jangka panjang is nothing less than income kena ditingkatkan. Pendapatan rakyat kita perlu ditingkatkan. Cakap senang macam soalan exam. Tapi dia macam mana nak buat dia? Itu yang kalau selama ini, kalau you dengar cerita saya memang suka mega project. Saya suka mega project sebab bagi saya mega project ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Dan kalau kita tengok China, negara China, bagaimana dalam masa yang begitu singkat sekali China berjaya mengeluarkan rakyat daripada kepompong kemiskinan. Sebab apa? Bagaimana dia keluar daripada negara dia, membina projek di luar-luar negara, dan dengan cara itu dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dia dan mewujudkan pendapatan yang tinggi. Jadi bagi kita pula, bagi saya amat penting untuk kita menarik pelabur. So both domestic pelabur dalam negara, so rakyat pengusaha kita ataupun para industri kita perlu melabur di negara kita. Macam kami tengok di Pen Borneo. Saya suka sangat Pen Borneo itu sebab apa? Dia wujudkan peluang. Tetapi dia tak cukuplah hanya dengan Pen Borneo. So banyak lagi projek lain. Itu di peringkat yang lebih besar. Di peringkat kecil pula, saya lebih suka kalau para YB kita, MP kita banyak membangunkan program-program di kawasan mereka. Minor projects, projek-projek kecil, membaiki masjid, membaiki surau, membaiki jalan raya, sebab ini boleh menjana ekonomi menjana ekonomi tempatan, dan pada masa yang sama mewujud peluang pekerjaan, dan di samping itu meningkatkan pendapatan. So dia bukan benda yang sangat mudah macam menjawab soalan exam. Kalau soalan exam dia tanya macam mana nak tingkatkan, senang aja jawab, tetapi dia berangkai. So dia perlu penyelesaian jangka pendek, jangka masa pertengahan, but at the end of the day, rakyat kita pendapatan dia perlu ditingkatkan. Khususnya kalau kita lihat golongan B40. Betul tadi yang disebut pendapatan bermaruah. Dulu marah sangat orang bila orang kata pekerjaan bermaruah. Sebab Bank Negara mula memperkenalkan istilah pendapatan wajar, living wage. Dan kalau kita lihat that's why sekarang kalau nak memberi bantuan, saya mengharapkan kerajaan juga perlu menimbang balik wajarkah kita menggunakan kategori T20, B40, M40 dan B40. Sebab kalau kita tengok World Bank, World Bank lebih menekankan ialah untuk memberi bantuan kepada golongan yang vulnerable, yang rentan. So tak kisah dia mungkin M40, tetapi dia ada ahli keluarga dia yang OKU. Jadi dia ni kalau mengikut kategori tadi, dia tak layak. Tetapi kalau kita berdasarkan membangun Malaysia Madani, konsep rahmah tu, maka kita lihat perlu penilaian semula juga. So jangan hanya memfokus kepada
pendapatan semata-mata. Itu pun pendapatan garis kemiskinan. So itulah yang saya boleh kongsikan sedikit. Okey, itu cara kita untuk menyampaikan kepada subsidi yang lebih bersasar dan juga bagaimana untuk kita melihat dan juga menilai kembali cara kita memberikan bantuan dan sebagainya. Saya suka apabila Dr. Madeleine mengatakan tentang bagaimana untuk kita menyediakan peluang pekerjaan ini, tidak kira separa mahir ke ataupun mahir ataupun kurang mahir ini melalui pelaburan sebagai contoh, tetapi kita kena bersaing dengan negara jiran. Ini realiti. Kerana kita melihat mungkin negara Vietnam, Indonesia ada tawaran yang lebih baik berbanding dengan Malaysia. Kita pun ada, cuma perlu dipertingkatkan supaya pelaburan ini masuk ke Malaysia. Salah satu faktor mungkin Dr. Irwan, kita melihat struktur cukai sebagai contoh. Lama kelamaan apabila struktur cukai ini ada yang menurunkan untuk menarik masuk pelaburan sebagai contoh, akhirnya kita juga berdepan kesukaran kerana kita juga mahu mengutip wang yang lebih. Bagaimana untuk kita melihat keseimbangan ini boleh dicapai oleh pihak kerajaan, kerana ini bukan keputusan yang mudah untuk dilaksanakan dalam usaha menarik pelaburan ini, Dr. Irwan? Ya, sebab itu sistem percukaian penting dalam kita nak menarik pelaburan ini. Maksudnya dari segi kita memberikan insentif. Ini daripada bentuk cukai dan sebagainya, cukai korporat, okey. Dan juga kita perlu memastikan bahawa kita mempunyai dasar yang konsisten. Sebenarnya saya fikir itu lagi penting sebab bila kita nak menarik pelabur asing, pelabur asing dia tak sukalah melihat kalau adanya jenis kalau kita sentiasa dari segi sistem percukaian itu berubah dari semasa ke semasa ataupun bila bertukar kerajaan, sistem percukaian pun berubah. Ini memberikan implikasi dari segi keyakinan pelabur. Jadi kita perlu jelaslah dari segi apakah bentuk sistem percukaian yang kita nak laksanakan di masa hadapan, dan juga kita perlu konsisten. Dan sistem percukaian juga perlulah yang pro business, business friendly, dan juga yang telus dan cekap, efisien. Kalau kita mempunyai sistem percukaian yang mungkin sudah lapuk dan tidak efisien dan tidak telus, sememangnya ini akan memberikan kesan dari segi perkiraan prospeklah pelabur untuk nak melabur di negara kita. Jadi perkara ini saya fikir penting dan kita perlu lihat dalam konteks contoh cukai korporat misalnya. Kalau kita lihat pada ketika ini kadar di Malaysia ni memang antara yang tertinggi lah di rantau ini. Sebab itu juga menyebabkan sukar untuk kita nak bersaing ni. Tapi menuju ke hadapan, saya berpendapat bahawa dalam konteks Malaysia, sebelum kita nak mengubah dulu dari segi percukaian ini, dari segi peratusan itu, perlulah kita mencari apakah sebenarnya daya tarikan yang kita boleh tonjolkan berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini. Jadi itu bagi saya satu perkara yang boleh ditekankan di dalam konteks Belanjawan 2023 ini. Jadi sebagai contoh, bagaimana kita nak mencari penyelesaian dari segi bagaimana kita nak membuka sektor yang lebih kompetitif lah. Maksud dia contoh kalau kita nak memfokus kepada sekarang ni pelaburan, memang kita nak tarik pelaburan, tapi kita kena fokus kepada pelaburan yang berkualiti. Kita tidak boleh hanya menarik pelaburan sebab saya fikir kita perlu belajar daripada apa yang berlaku masa lepas. Bila kita hanya nak pelaburan for the sake of investment, apa yang berlaku akhirnya kita menjadi satu pusat penarikan pekerja kurang mahir. Okey, dan apabila kita ada terlalu bergantung kepada pekerja kurang mahir, ini menyebabkan kadar upah kita tu ditekan. Jadi dia tidak boleh nak menaik, dan ini juga salah satu punca structural kenapa kadar upah kita ni tak boleh naik, sebab kita banyak bergantung kepada buruh unskilled foreign labor, pekerja asing kurang mahir. Ini kita perlu ubah. Ini kita perlu ada satu perubahan yang structural.
yang mana saya fikir juga boleh difikirkan dalam belanjawan ini, walaupun saya bersetuju dengan Datuk Madeline. Memang kalau kita tengok jangka sederhana panjang tu mungkin rancangan Malaysia, tetapi dalam belanjawan ini mungkin kita boleh melihat bagaimana kita nak memastikan bahawa kita dapat mencari strategi pada kali ini dari segi cukai tadi, memberikan insentif untuk memastikan bahawa pada kali ini kita akan memfokus dan mengambil menarik pekerja-pekerja yang berpendapatan, jenis pekerjaan yang berpendapatan tinggi, supaya ini dapat memastikan bukan saja isu pekerjaan, isu employment, tapi juga isu underemployment. Underemployment ini penting sebab jelas bahawa kita mengalami masalah underemployment yang serius. Setiap tahun kemasukan graduan baru dalam pasaran buruh kita sekitar purata 300,000, tapi kita tahu penciptaan pekerjaan kepada mereka ni, contohnya dalam sektor swasta hanya pada sekitar 93,000 macam tu secara purata. Jadi memang tidak mencukupi. Jadi kita perlu memfokuskan bagaimana kita menarik pelaburan berkualiti dalam perubahan dalam sistem pencukaian kita untuk memberikan insentif kepada pelaburan yang berkualiti, supaya kita bukan saja dapat memastikan adanya pekerjaan, tapi juga pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan dapat mengatasi masalah underemployment itu. Jadi kalau kita ambil contoh pun dari segi kita ambil sektor baharu, sektor contohnya dalam ekonomi gig, kita hanya memfokus kepada rider saja. Jadi sudah tibalah masanya untuk kita melihat bagaimana kita pada kali ini memfokus kepada sektor perkhidmatan yang lebih berpendapatan tinggi dan mencari bentuk pelaburan berkualiti tinggi. Dan ini kita boleh lakukan dengan memastikan bahawa adanya insentif lah, dari segi insentif cukai untuk kita menarik pelaburan yang berkualiti tinggi. Okey, Datuk Madeline, kalau kita melihat kepada apa yang Dr. Iwan sebutkan tadi, ini sangat menarik. Ada banyak perkara, tapi kalau sekejap lagi saya akan masukkan lagi topik cukai ini. Tapi sebelum itu, topik pekerjaan ini, underemployment sebagai contoh, ataupun kita ingin menjadi hub ataupun memperkasakan TVET, yang sekarang pun kita belum melihat hasilnya yang lebih besar yang kita mahukan. Kerana inilah yang akan menjaminkan supply modal insan itu cukup dalam pasaran. Kalau ada pelaburan yang masuk memerlukan pekerja pakar ataupun separa mahir ini, kita ada pekerjanya. Sekarang pun isu yang timbul adalah soal pekerja-pekerja TVET ini tidak dibayar setimpal dengan kepakaran mereka. Okey, itu realiti. Saya faham ini adalah penyelesaian jangka masa panjang. Rancangan Malaysia adalah dokumen yang mungkin tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Bajet ataupun belanjawan 2023 ini adalah pertengahan untuk RMK yang terkini. Mungkin tiba masa untuk kita rombak RMK ini. Mungkinlah kerana kita tidak ada masa untuk tunggu hingga 2025 sebelum kita melaksanakan. Bagaimana pada pandangan Datuk? Adakah perlu kita rombak segera rancangan Malaysia kita sebelum kita mencapai 2025? Setidaknya mungkin ada cara yang boleh kita laksanakan untuk memperkasakan gaji segenap aspek. Okey, terima kasih Najib. Biasanya kalau kita sebut tadi saya kata kalau bajet tu memang dia satu cycle, dia 1 tahun ya. Yang satu lagi ialah rancangan Malaysia. Kita sekarang berada dalam rancangan Malaysia ke-12. Yang bagusnya dalam perancangan kita di Malaysia ni, kita ada midterm review. Kita ada kajian separuh penggal. Dan di Malaysia itu biasanya kajian separuh penggal ini digunakan untuk menilai keberkesanan, untuk menentukan hala tuju kita, adakah kita on the right track. So tapi apa yang seperti yang Prof Irwan dah sebutkan tadi banyak perkara ya, saya amat tertarik dengan apa yang disebut. Ini memang isu-isu yang sering dibicarakan ya, sebab kita sering bercerita tentang unemployment. Sebenarnya kalau kita tengok semasa COVID itu, kedua-dua both unemployment dan juga underemployment ini, dan underemployment dia ada dua pula tu underemployment dari segi kemahiran, iaitu di mana graduan-graduan ataupun mereka yang bekerja itu bekerja di bawah kelayakan mereka.
Itu underemployment dari segi kemahiran. Yang satu lagi ialah underemployment dari segi masa. Dia sanggup bekerja mungkin 30 jam. Tetapi disebabkan oleh tidak ada pekerjaan ataupun yang sanggup membayar gaji sebanyak itu, maka dia bekerja bawah waktu yang dia sanggup bekerja. Jadi sekarang bila balik kepada apa yang disebut tadi, memang istilahnya sekarang kita bukan hanya nak pelabur asing. Saya suka betul tadi. Itu agak kritikal juga tu tadi. Prof Irwan yang mengatakan jangan kita jadi tempat makan pula. Orang datang ke sini, orang kata kita ada pelabur asing. Oh, banyak pelabur asing kami. Tapi bila tengok pelabur asing yang datang ke sini, rupanya bukan tempat yang kata orang pelabur yang seperti yang kita idam-idamkan, iaitu yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan untuk graduan-graduan kita. Yang menjadi masalah kita satu lagi ialah mismatching ini begitu ketara sekarang ini. Iaitu kita marah bahawa graduan kita tidak bekerja. Kita kata, sebab saya dulu pernah bertugas di universiti, saya setiap kali nak graduate tu saya dah gusar saya. Sebab student saya dekat, bila ditanya macam mana doktor, saya ni risau ni nak bayar PTPN. Lepas ni dia kata kalau tak kerja apa yang masa tu belum ada Grab sangat. So dia kata saya akan sambung masters. Lepas sambung masters lagi, apa lagi? Dia akan sambung PhD. Jadi bukan hanya unemployment tetapi delayed unemployment. Maka benda itu tertangguh. Jadi kalau now yang menjadi kegusaran juga, kalaulah pelabur asing itu datanglah ke negara kita, melabur, adakah kita mempunyai kemahiran ataupun kepakaran yang seperti yang diperlukan? Jadi itu yang nanti akan berkait dengan apa yang Prof Irwan katakan. Nanti yang datangnya hebat-hebat, pelabur asing datangnya hebat, tetapi adakah kita berkemampuan? You tengok TVET tadi, Najib pun sebut, mereka tidak dibayar gaji setimpalnya. Selagi kita tidak menyelesaikan masalah pekerja asing kita, although sekarang memang betul lah, kita kerajaan sudah mengurangkan pun peratusan ataupun jumlah. Tetapi time lag itu saya rasa agak lama juga. Kalau kita pergi ke syarikat sekarang, banyak yang menghadapi masalah tak ada pekerja pula. So, then kita gaduh kepala. Mana pula pekerja Malaysia pula? So, ada yang kata mereka tak sanggup bekerja kerja-kerja yang seperti yang ditinggalkan oleh pekerja asing. So, I think the transition time tu memerlukan masa dan kerajaan perlu mewujudkan both incentive, both carrot and stick. Carrot tu maksudnya wujudkan insentif, berikan insentif supaya mereka mengambil pekerja kita. Kalau tadi sebut angka yang diberikan menggerikan tu tadi, jumlah yang graduat tu dan jumlah yang diperlukan, dan itu satu, insentif perlu diberikan. Dan pada masa yang sama juga mungkin kalau perlu kita pula mewujudkan disinsentif, iaitu stick. Maknanya kalau tidak dibuat, kalau mereka tak membuat, apa kesan dia. So satu lagi yang masalah yang saya khawatir juga, our lost learning generation tak selesai lagi. Isu anak-anak kita yang terlepas masa COVID 2 tahun tu, itu nombor satu. Masa kami dijemput untuk berbincang tentang bajet ini recently dekat MOF, ini juga perkara yang saya sebutkan sebab dia berkait rapat lagi dengan 75% anak-anak kita yang graduate, yang keluar daripada SPM dulu, yang lulus SPM, tidak mahu menyambung pendidikan mereka ke pengajian tinggi. Sebab sekarang apa yang berlaku, pendidikan tinggi tidak lagi menjanjikan pekerjaan. So, kalau dulu kita kata, hantarlah anak kita pergi belajar tinggi-tinggi supaya dia keluar ataupun terlepas daripada kitaran ganas kemiskinan. Nampak gayanya, kalau kita tak berjaga-jaga, maka kitaran ganas kemiskinan ini akan berkitar sekali lagi. Dan dalam konteks ini, pendidikan bukan lagi penyelesaian keluar. Kalau dulu kita kata, kalau nak keluar daripada kepompong kemiskinan, nak keluar daripada kitaran kemiskinan, pendidikan. Tapi sekarang, kalau ditanya anak-anak muda kita yang di universiti, dia kata, itu bukan caranya. So, kalau saya tanya dia, apa dia jalan keluar? Kerja Grab. See? So, I think something has to be done. So, macam saya katakan tadi, dia tidak boleh dilaksanakan dalam masa bajet saja. Tetapi saya yakin, kerajaan, especially kerajaan yang baru ni, dia ada peluang untuk dia menyesuaikan semula. Kalau Perdana Menteri ada ketegasan untuk mengatakan mereka tidak terkongkong
dengan bajet yang yang telah dibentangkan pada bulan Oktober tahun lepas. Jadi saya mengharapkan juga penilaian semula ataupun midterm review dalam rancangan Malaysia ke-12 itu, kita juga mesti ada keberanian untuk merombak ataupun melakukan reformasi. Dulu perkataan reformasi ini allergic, ramai orang allergic, takut, tak berani guna. So sekarang mungkin ini waktu yang terbaik untuk kita melakukan mana yang boleh kita reform, yang perlu kita tambah baik, kita tambah baik, yang perlu kita buang, kita buang. Tidak mestinya kita terikut. Ya tu. Datuk Madeline, bagaimana Datuk melihat, kerana ini menarik apabila Datuk sentuh tentang gig economy ini, pekerja ataupun lepasan SPM yang tidak mahu menyambung pelajaran pergi buat Grab dan sebagainya. Kerana konotasi buat Grab itu dipandang negatif oleh kebanyakan pihak, tetapi sebenarnya mungkin kalau kita melihat ini adalah sumber mencari rezeki mereka. Bagaimana kita melihat gig economy seperti membawa Grab, menghantar makanan dan sebagainya harus diiktiraf ke satu peringkat yang mana ini boleh dijadikan satu batu loncatan untuk mereka pergi ke karier seterusnya, ke tugas atau bekerja seterusnya. Kerana apa? Kalau kita melihat tugas mereka ini nampak mudah, tapi ini adalah soal komunikasi berdepan dengan pelanggan sebagai contoh. Ini juga soal logistik. Ini adalah pengalaman. Bagaimana ini harus diiktiraf supaya ia menjadi satu bentuk pengalaman yang boleh digunakan mereka apabila mereka ingin memasuki sektor formal sebagai contoh dalam bidang pekerjaan. Bagaimana ini boleh dilaksanakan dalam Belanjawan 2023 supaya ia tidak disisihkan sebagai hanya pekerjaan yang bersifat sementara, sebabnya ia satu pekerjaan yang memberikan satu experience yang boleh digunakan di masa depan. Betul ya. Sebab betul di peringkat awal ramai orang agak pandang rendah lah, sebab satu pandang rendah sebab dia kata alah dia orang ni tak dapat kerja dalam sektor yang ataupun pekerjaan yang lebih menawarkan apa dia kata orang menjanjikan long term employment. So mereka ini it is just a temporary. Tapi kalau kita lihat perubahan dunia sekarang, bahawa gig economy ini adalah sesuatu yang dia memberi ruang kepada mereka yang nak bekerja. Jadi kita jangan pandang rendah tu. Nombor satu, yang penting macam tadi disebut mencari rezeki. Cuma satu perkara yang perlu kita ingat bahawa dia bukan at the moment dia bukan bersifat career, dia hanya job. Satu pekerjaan saja. Jadi kalaulah anak-anak kita, anak-anak muda kita, rakyat Malaysia kita boleh melihat itu sebagai satu kerjaya dan dia ada perancangan yang betul. Bukan hanya maknanya saya bekerja ni hanya sementara je, sementara. Dia kata sementara. Bila dia sementara, maka pemikiran dia pun bersifat sementara. Tetapi kalau ia melihat dia sebagai satu kerjaya, maka di situ ia akan dilihat ada stages dia. Okey, lepas dia mungkin dia bermula sebagai seorang just Grab driver ke, dia hanya membekal makanan. Lepas tu benda tu boleh dilakukan. So dia kena ada perancangan jangka panjang. There is a long term plan. Dan ini saya rasa dan kalau kita tengok upahnya pun agak lumayan sekarang berbanding dengan zaman dulu, sebab dulu banyak sangat supply more than demand. So sekarang kalau nak guna Grab pun bukan murah. So mungkin disebabkan oleh jumlahnya, betul belum lagi hari hujan kalau kami di KL ni, aduh pengsan ya. So balik pada cerita tu, so ia perlu dilihat bukan lagi hanya sebuah a job. It's just a job. So ia perlu dilihat sebagai satu kerjaya. Itu nombor satu. Yang kedua, kerajaan juga perlu dalam bajet ini mungkin di sini dia boleh memainkan insentif yang sesuai untuk diberikan kepada mereka, perlindungan sosial kepada mereka, supaya benda ini sebab it's a job that kita kena lihat bahawa mereka ini menyumbang kepada pembangunan negara. You bayangkan, they contribute indirectly ataupun directly, tetapi mereka ini, itulah tadi saya kata, orang hanya melihat mereka hanya sebagai satu yang jangka pendek dan hanya sebagai, apabila dia dilihat sebagai sesuatu yang jangka pendek dan hanya sebagai tempelan saja, seolah-olah tempelan saja dalam ni, maka dasar yang ada tu tidak memberi penekanan. Macam kalau tengok dulu jabatan sektor pertanian. Sektor pertanian hanya dilihat sebagai sektor sekunder kepada industri. Maksudnya segala fokus diberikan kepada industri. Maka sektor pertanian hanya sebagai secondary sector. Begitu juga sekarang. Kalau kita lihat apa yang berlaku ialah mereka yang kerja khususnya yang tadilah yang e-hailing dan sebagainya. Yang gig lain tu okey.
ya macam yang perniagaan online dan sebagainya. Tetapi yang macam yang disebut oleh Najib tadi, yang e-hailing tu. So kalau kita ada insentif perlindungan yang baik, maka ramai yang akan menceburkan diri dan melihat itu sebagai satu kerjaya yang mereka boleh rancang dengan baik dan tidaklah ia hanya sekadar asalkan ada. Masalah berfikir asalkan ada, maka penggubal dasar pun akan memikirkan, sementara anak-anak muda ni tak ada benda, biarlah mereka kerja. Dia tak boleh lihat begitu. Provide them with the proper incentive, perlindungan sosial mereka itu perlu diberi perhatian. Ya. Okey, Datuk Madeleine dan juga Dr. Irwan, kalau boleh saya nak mengangkat diskusi ini ke satu peringkat yang lain dalam Belanjawan 2023. Tadi kita sebutkan menyediakan peluang pekerjaan melalui pelbagai aspek dan apakah rentetan cabarannya yang ada susur galur yang harus diselesaikan dan mengambil masa yang panjang. Tapi kalau kita melihat semua inisiatif yang dibincangkan ini ataupun yang sudah pun terkandung dalam Belanjawan 2023 nanti yang akan dibentangkan Jumaat ini, kita perlukan duit untuk berbelanja sebagai contoh. Untuk bantu rakyat kita perlukan duit. Untuk pembangunan kita perlukan duit dan sebagainya. Kalau kita melihat kenyataan terbaru mengatakan bahawa tidak akan ada GST. Okey, tidak ada GST baru, maksud pendapatan itu adalah sedia ada dan yang apa yang kita saksikan pada tahun 2022 kemungkinan inilah yang akan dicetak pada tahun 2023 bergantung kepada keadaan ekonomi. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana saya mengambil sedikit apa yang saya bincangkan bersama dengan Prof. Dr. Jomo Kwame Sundara yang mengatakan bahawa kalau cukai sebagai contoh, kerap kali dalam sejarah menunjukkan bahawa golongan B40 yang banyak terbeban dengan keadaan ini. Namun golongan kaya itu antara golongan yang sepatutnya lebih membayar cukai untuk membiayai kerajaan dan sebagainya. Dalam konteks masa kalau kita gabungkan semua ini, tidak ada GST, golongan kaya perlu di tax ataupun dicukai dengan lebih, mungkin juga windfall tax yang harus kita lihat. Bagaimana Dr. Irwan untuk kita melihat Belanjawan 2023 ini dalam segenap inisiatif yang kita melaksanakan, kita perlukan duit, adakah cukup kewangan kita dengan keadaan semasa ataupun apa lagi yang harus terkandung untuk memastikan kadar kutipan itu cukup untuk menampung perbelanjaan Belanjawan 2023, Dr. Irwan? Okey, pendapat saya berkaitan dengan isu ini. Isu ini saya fikir agak penting dan dia akan juga dibincangkanlah dalam bajet dalam Belanjawan ini, terutamanya dari segi isu hutang negara yang telah pun yang telah pun di-highlightkan itu. Isu dia macam ni. Dari segi financing, dari segi belanjawan ini, sebenarnya pun memang kita akan meminjam. Apa yang kita perlu faham bagi saya, sebenarnya isu dia bukannya masalah kita meningkatkan hutang. Isu dia adalah di mana kita nak belanjakan hutang tersebut. Sebab kalau kita tengok dari segi konteks keadaan ekonomi hutang kita sekarang, memang kita lihat hutang kita sekarang sudah pun berada pada 1.2 trilion ringgit. Kalau kita nak masukkan sekali dengan liability, dia jadi 1.5 trilion lah. Tapi kalau kita ikut pengiraan antarabangsa, kita tidak masukkan liability ataupun contingent liability ini akhirnya tidak menjadi hutang. Jadi kalau kita ikut standard antarabangsa, kita tidak menggunakan accrual basis accounting. Kita guna cash basis accounting yang mana kita tidak memasukkan contingent liability itu. Jadi kalau kita kata 1.2 trilion ringgit, kita perlu lihat dari segi ia kepada nisbah KDNK kita. Dan nisbah KDNK kita sekarang masih lagi pada sekitar 61-62% dan ini masih lagi berada di bawah kita punya tahap ceiling pada 65%. Jadi walaupun saya bersetuju kita perlu meningkatkan hasil, saya fikir dalam Belanjawan 2023 lepas ada cadangan untuk membuat e-invoicing, and then ada sistem tax identification number. Ini mungkin juga boleh diteruskan dan kita juga boleh mencari hasil pendapatan
baru, mungkin daripada cukai warisan ataupun cukai dari segi capital gains dan sebagainya lah. Tapi macam saya sebutkan, isu hutang negara ini dalam konteks sekarang bagi saya, kita tidak perlulah melihat dia sebagai satu isu yang sehinggakan kita tidak dapat menumpukan isu untuk kita nak membantu ataupun menyelesaikan masalah yang kita bincangkan sekarang ini. Itu maksud saya. Jadi bukannya maksud dia kalau saya kata isu hutang negara kita ni bukanlah satu masalah, jadi okey kita boleh belanja sewenang-wenangnya, memanglah yang itu saya tidak setuju. Tapi kita tidak boleh tiba-tiba kita ada macam trade off pula. Okey, sebab kita dah nampak benda ni dan kita ada idea nak melaksanakan, tiba-tiba fikir tak boleh sebab kita nak kurangkan hutang. Jadi bagi saya itu satu mindset yang tidak betul. Okey, jadi kalau kita berbelanja, akhirnya kita dapat meningkatkan kapasiti produktif negara dan dapat membantu rakyat meningkatkan dari segi menyelesaikan masalah rakyat. Bagi saya itu bukanlah menjadi kekangan kepada kita untuk mengatakan bahawa okey, kita tidak boleh membelanja sangat untuk rakyat ni sebab kita nak jaga hutang defisit kita macam tu. Jadi kita perlu melihat isu hutang ini dalam konteks yang betul lah. Dan kalau kita lihat dalam sejarah negara kita sebagai contoh, misalnya tahun 1985, tahun 1995, tahun 1996, hutang kita, nisbah hutang kepada KDNK sudah pun melebihi 100%, 103%, 104%. Tidaklah negara kita menjadi bankrupt, tidaklah ekonomi kita masa tu teruk. Jadi dia masih lagi berada pada tahap yang baik dan saya fikir pada ketika ini dengan keadaan hutang kita pada kadar nisbah hutang kepada KDNK sekitar 61%, bagi saya kalau kita kata isu hutang, saya fikir kita tidak boleh gunakan ini sebagai membatasi kita untuk nak mencari penyelesaian kepada isu rakyat yang kita bincangkan sekarang ini. Okey, Dr. Madeline, adakah Dr. Madeline juga bersetuju dengan pandangan ini dan bilakah tempohnya untuk ubat yang pahit ini harus ditelan oleh semua pihak dalam konteks melebarkan pendapatan negara? Suka saya sebab saya sini sekarang ni sedang makan banyak ubat sekarang ni. Memang sakit ya. Saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof Irwan ya, sebab isu berkaitan dengan hutang negara ni, satu lagi hutang negara ni dia tak sama dengan hutang isi rumah. Dia agak berbeza dan juga satu tadi dia mesti ada statutory, dia punya ceiling dia, dan yang kalau kita lihat di Malaysia ialah 65%. Kita sekarang macam Prof Irwan kata about 61%. Memang itu adalah hutang negara memang dan saya juga bersetuju bila dia kata jangan pula kita kata dia berdua ni tak kisah hutang negara, biarlah hutang melambat. Sebenarnya dalam ekonomi dia sangat, you kena tahu kenapa kita berhutang. Nombor satu, kalau kita berhutang untuk membeli kereta tank, untuk membeli submarine, untuk membeli kapal terbang, jadi bukan untuk tujuan pembangunan, maka dia menjadi satu masalah. Tetapi kalau kita negara itu tingkat hutang dia tinggi, tetapi tujuan hutang itu ialah untuk macam kita kata ini dalam makro ni, dia kata tujuan dia lah untuk pembangunan. Untuk tujuan pembangunan, maka benda itu harus diberi priority. Jangan kita kata korbankan. Jangan. Kita tak boleh lagi berhutang ni. Sebab negara rakyat kita tidak mahu nanti kita sampai ke tahap seperti negara Sri Lanka. Rakyat dia merusuh sebab dah tak ada makanan. Nak beli minyak, kawan saya masih dekat sana, dia kata dekat 9 jam menunggu minyak. Nak beli minyak aja. So kita belum sampai ke tahap itu. Tapi yang penting sekarang ialah keluh resah rakyat itu is real, tentang harga barang naik. So yang itu mesti diberi keutamaan. Itulah hari itu bila kita punya angka bila Bank Negara melaporkan bahawa kita punya KDNK meningkat, bukan main 8% atau 7% lebih tu, dilaporkan dalam berita. Bila jumpa makcik kat pasar tu, dia bagi dia tak ada kesan, dia kata. Harga ayam masih lagi tinggi, dia kata harga telur masih lagi menjadi masalah. So angka hanyalah angka. Tapi bagi kami, kita yang mengkaji ini memang sakit jantung lah bila tengok angka ni melonjak-lonjak kan. Tetapi untuk tujuan perbincangan, memang keutamaan ialah
It has to be rakyat kita dulu. Rakyat kita ada pekerjaan, ada pendapatan, ada makanan atas meja, dan pastikan bahawa tidak ada yang merempat sampai tak ada makan. So itu yang kita perlu utamakan. Dan bagi saya, kalau perlulah kerajaan berhutang lagi untuk menyelesaikan masalah makan minum rakyat ini, fikirkanlah. It should not stop them from thinking of berhutanglah bagi saya. Itu bunyinya agak kasar, tetapi as Prof Irwan kata, it should not be sesuatu yang akan menjadi penghalang untuk kita memikirkan bantuan yang harus diberikan kepada rakyat dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan ini. Okey. Dr. Irwan, bagaimana untuk kita melihat bahawa belanjawan adalah belanjawan mengembang, betul, seperti yang Datuk juga sebutkan tadi bahawa berbelanja lah, kerana ini penting untuk kita pemulihan. Kalau kita tidak boleh mencapai titik pemulihan kalau tidak berbelanja sebagai contoh. Tapi mungkin juga ada amalan terbaik yang boleh kita laksanakan ataupun kita boleh emulate, contohi dari negara luar yang mungkin berjaya mengawal perbelanjaan pada masa yang sama membantu rakyat. Sebagai contohlah, bagaimana kita melihat amalan-amalan ini, adakah boleh kita pelajari dan juga terapkan di peringkat Malaysia walaupun konteks ekonomi latar dan sebagainya berbeza? Bagaimana untuk kita melihat semua perkara ini bolehkah kita laksanakan dalam belanjawan 2023? Ya, sebab hakikat dia, kalau kita lihat negara maju, memang hutangnya memang sudah, kalau tengok Singapura saja, hutang sudah pun melebihi 100%. Negara Amerika Syarikat, negara-negara Scandinavian country yang kita kata negara yang memfokus kepada rakyat ini sememangnya, dan kita juga perlu faham pasca pandemik, kita perlu faham bahawa frasa yang kita gunakan semasa pandemik ini whatever it takes. Jadi maksudnya kita masa tu memang belanja dan memang kita sudah jangkakan akan ada peningkatan dalam hutang. Kalau kita tengok standard, memang contohnya dari segi perbelanjaan itu mestilah secara yang kita kata yang berkesan lah. Kalau macam konteks Malaysia, kalau setiap tahun kita tengok laporan ketua audit negara setiap tahun ada bocoran, ada ketirisan, dan kita dah tahu tapi kita tak nak menyelesaikan masalah itu, ini bagi saya merupakan satu perkara yang memang tidak baguslah. Jadi ini yang kalau kita nak ikut standard negara maju, negara kita pun juga saya fikir akan fokus kepada masalah perangkap pendapatan pertengahan ini, middle income trap. Jadi kalau kita nak jadi high income country tu, bukan saja nak tengok GNI per capita yang diletakkan oleh Bank Dunia tu pada 13,700 lebih tu. Kita nak tengok ke semua dari segi governance, bagaimana kita nak mengurus kita punya perbelanjaan. Itu yang kita boleh lakukan, dan of course hasil itu kita boleh tingkatkan kalau kita cuba untuk nak melakukan perubahan lah dalam sistem cukai. Kalau tidak pun kita boleh memastikan apa yang ada sekarang ini kita boleh tambah baik supaya dari segi pungutan cukai itu lebih tinggi. Tetapi apa yang penting kalau kita nak melihat dari segi negara maju, kita juga perlu fikir bagaimana kita nak memastikan kita ada pelaburan infrastruktur jangka panjang. Ini pun bagi saya satu perkara yang perlu juga difikirkan dalam belanjawan 2023 inilah. Contohnya bila kita bercakap pasal ketidakseimbangan dari segi infrastruktur dan sebagainya, ini bentuk-bentuk perkhidmatan asas yang kita boleh fikirkan, yang mana dia bukan saja kita kata memanglah perkhidmatan asas, kita kata mungkin rumah dan sebagainya, tetapi kita kata rumah mampu milik, dan bukan saja rumah mampu milik, tapi rumah ini perlulah dia ada elemen kelestarian. Kita sekarang bercakap pasal sustainability, kemampanan dari segi contoh kita punya transportation system, perlu ada satu ekosistem yang membawa kita ke arah sustainable development. Jadi ini semua sekali lagi memerlukan perbelanjaan kerajaan. Dan kalau saya lihat di negara maju, trend dia ke arah yang inilah, pembangunan renewable energy yang dapat meningkatkan tenaga secara yang sustainable, dan juga dari segi kenderaan awam yang lebih kita kata kenderaan yang elektrik, hybrid. Contohlah pengangkutan awam kita dari segi bas. Kalau kita tengok contoh di negara maju, kita tengok bas tu
dari segi fizikalnya tak adalah hebat mana pun, tapi enjin tu enjin hybrid ataupun elektrik. Jadi itu yang diutamakan, bukannya dari segi tempat duduk yang selesa apa. Kadang-kadang ada tempat duduk tu pun dah tak elok, koyak-koyak, tapi tengok enjin dia menuju ke arah sustainability. Itu perkara yang kita boleh tekankan di dalam belanjawan ini, dan walaupun ini akan meningkatkan kita punya perbelanjaan dan juga hutang, tapi saya fikir itu yang lebih penting lah yang kita perlu fokuskan. Dan kalau kita nak cerita juga pasal hutang ini, lebih baik kita juga fokus kepada hutang isi rumah lah. Saya fikir yang patut menjadi masalah ni yang kita tekankan bukannya hutang negara ni, hutang isi rumah. Hutang isi rumah ni melibatkan juga isu kos sara hidup, isu kesejahteraan rakyat, yang saya berpendapat boleh dilihat di dalam belanjawan inilah, dari segi pelbagai cara, dari segi akses kepada kredit, dari segi bagaimana dari segi kita punya akta insolvensi, kemuflisan. Ini isu yang saya agak risau jugalah, keadaan peningkatan dalam bilangan golongan muda yang muflis dan sebagainya. Ini perkara yang juga saya fikir boleh dilihatlah di dalam belanjawan 2023 ini. Okey, Dr. Madeline, berbaki 3 minit lagi. Mungkin bukan harapan kerana mungkin kita sudah lihat bajet itu ataupun belanjawan itu sudah pun siap dibukukan mungkin. Tapi apa yang mungkin 3 ataupun 2 perkara yang dijangkakan yang besar yang mungkin akan dalam belanjawan secara ringkasnya? Bagi saya nak peruntukan yang lebih bagi negeri Sarawak dan Sabah. So ini bagi saya isu yang perlu diberi titik beratkan, dan Perdana Menteri pernah pun menyebut tentang peruntukan untuk Sabah dan Sarawak. Okey, itu je. Okey, itu yang kekal membawa perjuangan itu, Dr. Madeline. Dr. Madeline insya-Allah akan bersama dengan kami juga hari Jumaat ni. Ada banyak perkara untuk kita ulaskan bersempena dengan pembentangan belanjawan. Terima kasih Dr. Madeline Berma dan juga Profesor Madya Dr. Irwan kerana bersama dengan kami, kerana kita melihat bahawa ini pembentangan belanjawan yang tidak mudah kerana banyak mata yang melihat, kerana banyak telinga yang mendengar selama ini. Akan ada formula ini untuk menyelesaikan masalah. Adakah segala formula ini akan terkandung dalam belanjawan? Adakah masalah yang mereka hadapi di peringkat individu, di peringkat korporat akan terkandung dalam belanjawan 2023? Dan bagaimanakah titik keseimbangan mampu dicapai oleh pihak kerajaan? Bajet ini dan juga belanjawan ini kita boleh sifatkan antara yang sukar untuk dilaksanakan, kerana kita melihat bahawa banyak pihak dan hampir ke semua pihak memerlukan sedikit kelegaan di pihak mereka yang harus terkandung dalam belanjawan 2023. Baik, sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.